Okey, kita sambung example di bawah ni pula, muka surat yang sama, muka surat 153. So, yang ni lagi advance lah sebab dia melibatkan dua gelung. Jadi, bila melibatkan dua gelung, akan ada pecahan current di junction. Junction tu maksud saya simpang 3 lah. Kat sini, mana simpang? Simpang 3 hanya berlaku di A dan titik D. B dan C ni bukan simpang. Mereka ni dia corner je. Masih lagi wire yang sama. Wire ni dengan wire ni masih lagi wire yang sama. Tapi di junction, wire ni tak sama dengan wire ni, tak sama dengan wire ni. Jadi bila tak sama wire, current yang flow dalam 3 wire ni adalah berbeza. Jadi kalau kita tengok example ni, dia nak, biasanya dia akan suruh awak cari current lah. Dia nak kita cari current I, I1 dan I2 yang dah siap di label dalam soalan. Kalau soalan dah siap label, kita follow sahaja arah current yang telah di label. So I1 adalah dia pusing loop ni bukan I1, I So dari sini ke sini, naik atas, pusing ke kanan, ini adalah laluan I. Ini adalah laluan I. Yang ni pun adalah laluan I. Okey, dari sini pula, dari A pergi ke D, ini adalah laluan I1. I1 sahaja yang lalu kat sini ya. Ini laluan I1. So kita labelkan. Kemudian daripada A, daripada D, D, E, F, A. Dia bagi, ini adalah I2. So sini adalah semuanya laluan I2. Daripada D, E sampailah sini laluan I2. Kita follow sahaja arah yang diberi oleh soalan. Ni I2 lah ni. Follow je arah yang diberi oleh soalan. Okey, kemudian kita start buat equation. Yang ni sama macam yang kita dah belajar. Jumlah current yang masuk sama dengan jumlah current yang keluar. Okey, kalau saya tengok kat sini, dia ambil dekat titik junction ni adalah, dia ambil dekat titik mana? Dekat D ya. Dia ambil dekat simpang D. Sebab dekat D ni I masuk dengan I1. Ada dua I yang masuk, I dengan I1. Okey, dia bubuh sini lah. I tambah dengan I1 sama dengan I yang keluar apa? I yang keluar adalah tengok dia keluar daripada point D ni, I2. So siaplah equation 1. Okey, kemudian dia buat Kirchhoff second law. Kirchhoff second law ni maksudnya hukum gelung. So loop 1 dia adalah loop A, B, C, D, A. Dia mesti lintas dan balik ke titik starting dia. Dia start di A, mesti balik di A. Nampak ni? Okey, yang ni kita apply macam tadi jugalah. So kita tanda dulu pada bateri. Bateri ini terminal negatif, ini terminal positif. Daripada A pusing, jumpa 16 ohm, arus masuk kaki ni dulu. So kaki ni jadi positif, kaki ni jadi negatif. Ni negatif then pusing. Okay, so dia jumpa ni apa pula yang lalu dekat 20 ohm. Yang lalu dekat 20 ohm ni adalah I1. I1 current dia bukan I yang ni I1 current dia naik ke atas. So kalau naik ke atas, maksudnya I1 ni masuk sini dulu, baru dia keluar kat sini untuk 20 ohm. Okey, jadi kena tengok current masing-masing Okey, mari kita tengok equation dia. Okey, start di A Start di A, pusing, masuk 8 volt, masuk kaki negatif, keluar kaki positif. So masukkan 8 volt positif sebab keluar kaki positif. Pusing lagi, jumpa 16 ohm, masuk sini, keluar sini. So maksudnya 16 kali dengan I. Kena letak negatif sebab keluar kaki negatif. Pusing lagi, jumpa 20 ohm. Okey, kita pusing macam ni. Kita nampak kita pusing macam ni kan?
kita pusing ikut huruf ni. A, B, C, D, A. A, B, C, D, A. Maksudnya kita pusing arah ni. Bila kita pusing arah ni, kita nampak tadi ikut labeling I1, terminal dia jadi macam ni. Kalau ikut pusingan kita, maksudnya kita akan masuk sini dulu. Ikut pusingan ni D ke A, kita akan masuk sini dulu. Kita akan keluar kat sini. Kita akan keluar kaki positif kan. So 20 kali I1. Ni sebab tu kita dapat sini positif. Sebab kita pusing arah jam. Jadi labeling yang ni pula kita ikut current yang asal I1 ni. Jadi bila kita pusing, kita tengok kita akan keluar kaki positif. Dapat ni ya. Okey, ni yang awak bakal confuse ni. Ni ya. Maksudnya kita label tu ikut current pada wire yang asal. Kita letak positif negatif tu ikut arah pusingan kita. Okey, kemudian simplify the equation. So simplify the equation. Sini mana kita dapat ni? Dia kecilkan ni. Dia dia bahagi kepada 4 ni. 8 bahagi 4. Awak tak kecilkan pun tak apa. Dia 8 bahagi 4 dia dapat 2. 16 bahagi 4 dapat 4. 20 bahagi 4 dapat 5. Kalau awak static saja pada equation ni pun okey dah. Tak payah kecilkan dah. Kita bukan buat matematik kan. Kita stay dekat equation ni je. Okey, loop yang kedua, second loop. Okey, kita tengok dia pusing, ikut contoh ni pusing arah mana? A, B, C, D, E, F, A. So A, B, C, D, E, F, A. Dia ambil loop besar. Dia ambil loop yang besar, no? Kita nak ambil loop besar pun boleh, loop kecil pun boleh. Kalau kita ambil loop kecil, okey, tak apa, kita ikut dia. Nak ambil loop besar dulu pun boleh, tapi item kita akan jadi banyak lah. Okey, tak apa, saya follow dulu equation yang dia tulis ni. So dia nak kita pusing mana? A, B, okey. A pergi ke B, jumpa yang ni ya, keluar kaki positif 8 volt. Kemudian 16 keluar kaki negatif. Kemudian dia pusing kat sini kan, D, E, F, A. Maksud dia pusing sini. Okey, so yang ni kita tak tanda lagi. I2 masuk sini, ini positif. Yang ni keluar sini jadi negatif. Okey, so kalau ikut sini, dia dapat negatif 5I lah, sebab keluar kaki negatif ya. Pusing lagi, sini kaki pada bateri negatif, positif, jumpa balik A kan. Dia nak balik jumpa FA. So dia keluar dari F ke A positif, dapat 6 lah. So dapat second equation. Okey, saya lupa nak terangkan untuk loop, sebenarnya kita boleh ambil yang ni sebagai first loop, yang ni sebagai second loop, atau satu lagi kita nak ambil yang ni sebagai satu loop, ataupun kita dan satu lagi kita nak ambil loop besar pun boleh juga, macam yang soalan ni lah. Boleh je mana-mana.